Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sahabat-sahabat, pada siri yang ke-50 ini kita nak membicarakan berkenaan tentang apa yang berlaku pada tahun yang keempat Hijrah. Maka kita telah baca bermula daripada muka surat yang ke-92, rentetan garis masa ataupun timeline yang dipertunjukkan kepada kita. Maka antara peristiwa ketenteraan ataupun operasi khas yang berlaku pada tahun yang keempat Hijrah adalah operasi yang diketuai oleh Abu Salamah, dan juga operasi yang kedua diketuai oleh Abdullah bin Unais, dan kemudian yang ketiga adalah rombongan yang dihantar oleh Nabi untuk mengajar Al-Quran yang diketuai oleh Asim bin Thabit ataupun Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Maka ini adalah yang ketiga. Yang keempat adalah apa yang kita bakal mula baca sebentar lagi pada muka surat 98. Namun sebelum kita teruskan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu pada siri yang ke-50 daripada buku peperangan Rasulullah, kita nak sama-sama menghayati daripada muka surat yang ke-98. Lalu kata penulis buku, pada bulan yang kedua, bulan yang kedua iaitu bulan Safar, tahun yang keempat Hijrah, maka berlakulah peristiwa Ba'ath Al-Munzir bin Amr. Kita dah dua kali dengar perkataan Ba'ath. Apakah itu Ba'ath? Kita boleh lihat pada muka surat yang ke-99. Penulis buku meletakkan dalam kotak 4 segi. Apakah itu Ba'ath? Ba'ath, kata penulis buku, adalah delegasi ataupun utusan yang Nabi hantar untuk melaksanakan sesuatu urusan. Beza Ba'ath dengan Sariyah. Sariyah adalah operasi khas yang Nabi hantar memang untuk maksud pada waktu itu dengan membawa senjata dan lain-lain. Itu Sariyah. Dan Sariyah adalah operasi khas yang Nabi tak turut bersama. Kalaulah operasi ketenteraan itu Nabi turut bersama, dikenali sebagai ghazwah. Adapun Ba'ath, dia bukan operasi ketenteraan. Orang yang dihantar ini pun tak membawa senjata. Mereka lebih kepada pada waktu itu contohnya rombongan yang dihantar untuk mengajar agama, mengajar Al-Quran dan lain-lain. Lalu sebab itu disebutkan di sini tentang Ba'ath. Maka peristiwa ini berlaku di mana? Berlaku di Telaga Ma'unah, telaga yang bernama Ma'unah. Lalu dikenali peristiwa ini juga dengan nama masyhurnya sebagai tragedi ataupun peristiwa Telaga Al-Ma'unah ataupun Bir Ma'unah. Bir Ma'unah adalah benda yang sama kerana bir terjemahannya adalah telaga.
Maka berapakah jumlah rombongan ini? Bukan tentera pun. Sahabat-sahabat boleh letakkan dalam kurungan, mereka ini bukan tentera. Mereka tak membawa sebarang senjata. Maka jumlah rombongan ini adalah sebanyak 70 orang. Masya Allah, ramai itu. 70 orang. Dalam Ba'ath Marsad bin Abi Marsad hanya 10 orang. Di sini rombongan ini 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya ketua adalah Al-Munzir bin Amar. Kata penulis buku, selepas berlakunya peristiwa Ar-Raji' yang kita dah baca semalam pada muka surat 96, di mana 10 orang sahabat pada waktu itu disyahidkan, termasuklah Khubib bin Adi yang teruk diseksa. Maka kata penulis buku, setelah daripada peristiwa Ar-Raji' pada bulan yang sama, iaitu bulan Safar, maka Nabi dan para sahabat sekali lagi menanggung kesedihan kerana berlakunya tragedi peristiwa Al-Ma'unah, Telaga Al-Ma'unah ataupun Bir Ma'unah. Sekali lagi pada waktu itu Nabi SAW pada waktu itu mengalami kesedihan dengan berita duka yang berlaku kepada 70 orang sahabat Nabi dalam rombongan mereka dikhianati di Ma'unah. Macam mana Nabi SAW boleh hantar 70 orang? Bukan jumlah yang kecil 70 orang, jumlah yang besar. Maka kata penulis buku, sebelum itu, salah seorang daripada ketua Banu Amir. Banu Amir adalah salah satu suku. Maka salah seorang daripada pemimpin dia, salah seorang daripada ketuanya yang dikenali sebagai Amir bin Malik dan juga lebih dikenali sebagai Barra'. Lalu Barra' itu adalah gelaran dia. Nama dia adalah Amir bin Malik. Maka Amir bin Malik telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia datang ke Madinah, Nabi ajak dia masuk Islam. Namun pada waktu itu dia tidak bersedia. Walaupun dia tak bersedia, dia tak menzahirkan sebarang permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu itu dia kata dengan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku belum lagi nak masuk Islam, namun engkau hantarlah beberapa orang tenaga pengajar, beberapa orang pendakwah, beberapa orang guru ke tempat aku, dan pada waktu itu mereka boleh ajak kaum aku untuk masuk Islam." Maka Nabi SAW risau. Nabi SAW pada waktu itu risau. Maka Barra' ataupun nama dia Amir bin Malik, dia kata jangan risau. Jangan risau. Wahai Muhammad, aku sebagai salah seorang ketua Banu Amir, aku beri jaminan yang mana Banu Amir tak akan mengganggu kaum kamu, tak akan mengganggu para sahabat kamu. Maka dia beri jaminan pada waktu itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersetuju. Maka kerana kawasan Najd ini besar, Najd adalah tempat di mana Banu Amir tinggal. Kerana kawasan Banu Najd ini besar, maka Nabi SAW pada waktu itu diberi pula jaminan keselamatan oleh Amir bin Malik. Maka Nabi SAW pada waktu itu bersetuju untuk menghantar 70 guru Al-Quran. Masya Allah, 70 sahabat-sahabat yang mahir dengan Al-Quran, 70 pendakwah, 70 orang yang mahir dalam Al-Quran Nabi SAW hantar. Dan ini adalah daripada riwayat Bukhari, bilangan ini 70 orang. Lalu mereka ni bukan keluar dengan perang, mereka tak bawa baju besi, mereka pada waktu tu tak bawa senjata. Maka apa yang berlaku? Maka Nabi SAW lantik untuk memimpin rombongan ini seorang sahabat yang dikenali sebagai Al-Munzir bin Amar. Ketika mana rombongan 70 orang sahabat ini tiba di suatu telaga yang bernama Ma'unah. Sebab itu dipanggil Bir Ma'unah. Bir maksudnya telaga. Maka pada waktu itu Munzir bin Amar telah menghantar seorang sahabat yang bernama Haram bin Milhan. Haram bin Milhan. Lalu Haram bin Milhan ini adalah pakcik kepada Anas bin Malik, adik-beradik kepada mak Anas bin Malik. Mak Anas bin Malik nama dia Mulaikah binti Milhan. Ini adalah Haram bin Milhan. Maka pada waktu itu Haram bin Milhan telah dihantar untuk membawa surat kepada salah seorang pemimpin Banu Amir yang lain yang nama dia adalah Amir bin Tufail.
Yang bagi jaminan kepada Nabi kat Madinah salah seorang pemimpin dia, Amir bin Malik. Yang ini pemimpin yang lain, nama dia adalah Amir bin Tufail. Dia adalah anak saudara kepada pemimpin yang beri jaminan kepada Nabi, Amir bin Malik, anak saudara dia. Namun anak saudara yang jahat Amir bin Tufail ini. Maka pada waktu itu, ketika mana Haram bin Milhan bawa surat daripada Nabi, dia nampak je Haram bin Milhan, pada waktu itu dia ambil tombak dan pada waktu itu dia terus bunuh Haram bin Milhan, syahidkan Haram bin Milhan radhiyallahu anhu, padahal utusan tak boleh untuk diperlakukan sebegitu. Ini jahatnya Amir bin Tufail. Tak cukup dengan itu, Amir bin Tufail ajak kaum dia Banu Amir untuk join dia bunuh sahabat Nabi yang berbaki. Maka kaum dia tak nak, dia kata tak nak. Pakcik kau Amir bin Malik dah beri jaminan kepada orang ini, maka kami takkan mengangkat senjata untuk memerangi sahabat-sahabat Muhammad. Namun Amir bin Tufail tak putus asa. Dia pergi ke kampung sebelah. Dia jumpa contohnya suku Usayyah, suku Ra'il dan juga suku Zakwan yang bukan suku dia, bukan kabilah dia, tetapi kampung sebelah. Dan pada waktu itu dia ajak ketiga-tiga suku ini untuk bunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata penulis buku pada perenggan kedua terakhir muka surat 98, namun Banu Usayyah, Banu Ra'il dan juga Zakwan, mereka menyambut baik seruan Amir bin Tufail untuk menghapuskan 70 orang sahabat yang terdiri daripada penghafal Al-Quran. Maka mereka telah menyerang sehingga mereka berjaya mensyahidkan semua orang daripada kalangan para sahabat ini, kecuali seorang yang bernama Ka'ab bin Zaid yang mereka sangka dah syahid, dah meninggal dunia, tapi sebenarnya masih hidup cuma luka parah. Maka Ka'ab bin Zaid selamat. Itu seorang yang selamat. Lalu pada waktu itu semua kena bunuh kecuali Ka'ab bin Zaid. Dan ada lagi dua orang yang pada waktu itu berada di tempat tidak jauh daripada pembunuhan itu, kerana mereka sedang memberi makanan kepada unta-unta mereka. Sebab itu kata penulis buku, pada masa yang sama Munzir bin Uqbah dan Ammar bin Umayyah Ad-Damiri yang berada berhampiran di situ sedang mengembala ternakan milik kaum muslimin. Maka bila mereka nampak apa yang berlaku kepada pasukan mereka, dibunuh dengan kejam, pada waktu itu disyahidkan seorang demi seorang, maka mereka berdua pada waktu itu bersegera ke tempat sahabat-sahabat mereka, dan mereka nampak pada waktu itu sahabat-sahabat mereka telah gugur syahid. Bila pengkhianat ini nampak ada lagi dua orang sahabat, maka pada waktu itu mereka telah syahidkan Munzir bin Ammar juga, Munzir bin Uqbah, dan pada waktu itu mereka tangkap Ammar bin Umayyah Ad-Damiri. Lalu total daripada 70 orang, 2 orang yang selamat. Ka'ab bin Zaid selamat sebab mereka sangka Ka'ab bin Zaid pada waktu itu dah syahid tapi masih hidup. Yang kedua yang selamat daripada 70 orang sahabat adalah Ammar bin Umayyah Ad-Damiri. Ammar bin Umayyah Ad-Damiri dia hidup dan kemudiannya dia pernah menjadi pembawa surat Nabi, membawa surat Nabi kepada Raja Najasyi di Habsyah. Lalu Ammar bin Umayyah Ad-Damiri. Maka Ammar bin Umayyah Ad-Damiri ditangkap. Dan kemudian Amir bin Tufail pada waktu itu dia bebaskan Ammar bin Umayyah Ad-Damiri. Kenapa dia bebaskan? Kerana nak melunaskan nazar ibu dia. Ibu dia pada waktu itu ada bernazar yang mana kalaulah dia dapat sesuatu hajat dia, maka pada waktu itu dia akan bebaskan seorang daripada kalangan Banu Mudhah. Maka Amir bin Tufail nak meraihkan nazar ibu dia, pada waktu itu dia bebaskan Ammar bin Umayyah Ad-Damiri. Namun dalam pada waktu itu dia telah bunuh 68 orang sahabat Nabi yang merupakan penghafal Al-Quran, orang yang sangat mahir dengan Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kata penulis buku, selepas dibebaskan, Ammar bin Umayyah Ad-Damiri pada waktu itu balik ke Madinah.
dan dia sampaikan berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berita daripada Amr bin Umayyah tentang 68 orang sahabat yang syahid. Kemudian Jibril maklumkan kepada Nabi tentang peristiwa Ar-Raji', 10 orang sahabat yang syahid. Total 78 orang sahabat yang syahid. Maka benda ini menjadikan Nabi sangat sedih, sangat berduka cita. Kerana mereka ini bukan sahabat-sahabat biasa. Mereka ini adalah Al-Qurra, orang yang mahir dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW pada waktu itu sangat kecewa dengan pengkhianatan yang berlaku pada bulan yang sama, bulan Safar, bulan yang kedua tahun yang keempat Hijrah. Maka sebab itulah kata penulis buku, Nabi SAW telah berdoa kunut nazilah selama sebulan dan mendoakan kebinasaan untuk kabilah-kabilah yang terlibat dengan pengkhianatan terhadap Nabi SAW dan para sahabat. Sebab itu berkenaan tentang kunut nazilah Nabi SAW, penulis membawakan riwayat yang berikut daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Banu Ri'il, Banu Zakwan, Banu Usayyah dan juga Banu Lahyan. Banu Lahyan adalah yang berlaku pada peristiwa Ar-Raji', buka surat 96. Maka itu Banu Lahyan. Dan 3 lagi Banu, mereka dalam peristiwa Bir Ma'una, Telaga Ma'una. Maka mereka pada waktu itu telah datang kepada Nabi meminta pertolongan guru-guru yang boleh mengajar Al-Quran. Mereka kata, wahai Rasulullah, hantar seseorang yang boleh mengajar kami Al-Quran, agama. Maka Nabi SAW pada waktu itu hantar 10 orang untuk Banu Lahyan dan 70 orang untuk Banu Amir. Maka pada waktu itu telah berlaku pengkhianatan daripada 4 kabilah, iaitu Lahyan, Ri'il, Zakwan dan juga Usayyah. Maka mereka pada waktu itu telah membunuh sahabat-sahabat yang baik. Apakah ciri-ciri sahabat-sahabat ini? Kata Anas bin Malik dalam riwayat ini, mereka adalah orang-orang yang suka memberi makan kepada orang yang memerlukan pada waktu siang, dan mereka rajin menunaikan solat pada malam hari, dan mereka pada waktu itu telah dikhianati oleh kabilah-kabilah ini. Lalu ciri-ciri sahabat Al-Qurra ini, mereka adalah pemurah dan juga mereka rajin membaca Al-Quran dalam solat. Kata Anas bin Malik, apabila berita itu sampai kepada Nabi, maka Nabi telah berkunut nazilah selama sebulan dan berdoa dalam solat subuh memohon balasan ke atas jenayah dan pengkhianatan kabilah-kabilah yang 4 ini, iaitu Banu Ri'il, Zakwan, Usayyah dan juga Lahyan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW juga pernah kunut untuk peristiwa yang lain. Alang-alang kita dah cerita tentang kunut, Nabi pernah berdoa kunut tentang sahabat-sahabat yang terperangkap di Mekah tak boleh berhijrah. Itulah Ayyash bin Rabi'ah, kemudian Salamah bin Hisham dan juga pada waktu itu Walid bin Al-Walid. Maka ini 3 orang sahabat yang pernah terperangkap di Mekah. Mereka pada waktu itu tak boleh keluar berhijrah. Maka sama juga Nabi pernah mendoakan kunut nazilah untuk mereka. Sebab itu dibawakan di situ doa kunut untuk peristiwa yang kedua, di mana Nabi mendoakan Allahumma anji Al-Walid bin Walid, ya Allah selamatkanlah Walid bin Al-Walid, ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham. Salamah bin Hisham ini adik-beradik dengan Abu Jahal. Abu Jahal punya adik-beradik. Abu Jahal Amr bin Hisham, dia Salamah bin Hisham. Sebab itu pada waktu itu hijrahnya telah disekat. Bahkan dia dah sampai Madinah. Pada waktu itu Abu Jahal datang dan pujuk dia, tipu dia, perdaya dia, mengatakan ibu mereka pada waktu itu tak lalu makan dan minum, maka dia patah semula ke Mekah. Ya Allah selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah selamatkanlah golongan orang-orang beriman yang tertindas. Ya Allah keraskanlah penanganmu ke atas suku Mudar. Ya Allah timpakan mereka dengan tahun-tahun sengsara seperti tahun-tahun yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
Maka ini peristiwa kedua yang berlaku pada bulan yang kedua, bulan Rabiul Awal. Bulan ini dikira sebagai bulan yang sangat berat kepada Nabi, di mana 78 orang sahabat Nabi dibunuh. Dibunuh bukan dibunuh dalam medan peperangan, dibunuh pada waktu itu kerana dikhianati. Pada waktu itu mereka kata nak belajar tentang agama dan Al-Quran, sebaliknya mereka nak bunuh sahabat Nabi SAW. Lalu insya-Allah kita akan sambung pada malam nanti tentang peristiwa Banu Nadir pula yang berlaku pada bulan berikutnya, bulan yang ketiga Rabiul Awal, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan buku peperangan Rasulullah, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah.